Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Nasruddin bin Hujang, nombor metrik 265338. Bersama ahli-ahli kumpulan Wan Muhammad Faris Syazwan bin Wan Husin 260890, Muhammad Syazwan bin Sahabudin 260662, Muhammad Sufian bin Saleh 260966 dan Ahmad Zahir bin Abdul Samad 260559. Kami akan membentangkan tajuk kemahiran komunikasi pengurusan. Muhammad Nasruddin bin Bujang, nombor metrik 265338. Untuk pengenalan kepada komunikasi. Sesuatu proses interaksi yang berlaku dalam kehidupan seharian manusia. Proses penyebaran maklumat dapat disampaikan amat penting bagi kelancaran pengurusan organisasi. Manakala definisi konflik, perbezaan pendapat antara dua pihak berlaku daripada pelbagai perkara berbangkit yang tidak dapat diselesaikan antara dua pihak serta wujud daripada perasaan kecewa. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua. Saya 260966 Muhammad Sufian bin Saleh akan sambung yang slide yang seterusnya. Itu latar belakang organisasi. Yang pertama, Polis Diraja Malaysia PDRM merupakan sebuah organisasi yang memperkuatkuasakan undang-undang di Malaysia. Pasukan ini merupakan anggota perkhidmatan awam yang memastikan keamanan dan kesejahteraan negara terjamin. Yang ketiga, mereka yang bertugas sebagai penjaga keamanan negara ini hendaklah memastikan diri mereka untuk bertugas seiring dengan nilai-nilai etika sebagai penjawat awam. Okey, seterusnya terdiri daripada tahap-tahap konflik ini mempunyai 5. Yang pertama, tahap pertama atau tahap latent, dan yang kedua tahap kedua palang realisasi. Yang ketiga, tahap ketiga iaitu tahap flashpoint. Keempat iaitu tahap keempat, tahap manifest, dan tahap yang kelima iaitu tahap intervensi. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syazwan bin Sahabudin, bermetrik nombor 260662. Okey, saya akan meneruskan pembentangan dari punca kewujudannya konflik. Okey, yang pertama sekali, punca-punca kewujudan konflik ni adalah daripada kebimbangan untuk berkomunikasi secara lisan. Yang kedua, sikap sambil lewa ketika arahan diberikan. Yang ketiga, sikap tidak dapat ditegur. Dan yang keempat, terdapat perbezaan peranan lah. Jadi keempat-empat punca ini adalah menjadi satu punca utama lah wujudnya konflik, dan punca-punca ini harus dielakkan lah supaya kita dapat mengekalkan persekitaran kerja yang harmoni dan damai, di samping kita memupuk semangat setia kawan dan juga seperjuangan dalam satu pasukan. Okay, baik. Seterusnya saya akan sambung kesan konflik komunikasi kepada pengurusan PDRM. Yang pertama, dia dapat memberi kesan dari segi prestasi organisasi. Yang keduanya, kepuasan kerja. Ketiga, komitmen kerja. Dan yang keempat, emosi. Okay, antara kesan-kesan konflik ni sedikit sebanyak dia akan mengganggu gugat prestasi-prestasi kerja kita dari segi kepuasan kerja dan komitmen, dan juga emosi pun terganggu di tempat kerja. Jadi kita pun kerja tidak bersemangat. Lepas tu hilang keyakinan diri untuk melaksanakan kerja-kerja. Jadi benda-benda ni harus dielakkan lah, maupun dari peringkat akaunti ataupun dari sistem organisasi PDRM. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syahir bin Abdul Samad, nombor metrik 260559. Untuk objektif program peningkatan amalan komunikasi, antara contoh yang boleh meningkatkan amalan komunikasi dalam organisasi PDRM adalah program
program pengurusan stres, program 3 pekerjaan menjadi bebanan, ataupun seminar kefahaman dan komunikasi berkesan. Objektif program peningkatan amalan komunikasi. Komunikasi adalah proses retorik melibatkan status andaian, hasrat, maklumat, perasaan, sikap atau tanggapan dan maklum balas. Komunikasi adalah proses transaksional yang melibatkan pertukaran idea, maklumat, perasaan, sikap atau tanggapan. Terkesan transaksional bergantung pada taktik dan strategi. Komunikasi adalah proses pelbagai tahap yang melibatkan individu, masyarakat, organisasi yang berbeza. Komunikasi membentuk garis hidup bagi organisasi, membawa arahan, jangkaan, proses dan hasil dan serta sikap. Pengurus dan penyela mempunyai kesan yang signifikan terhadap iklim komunikasi dalam sesebuah organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Faisal Zaman Hussein, nombor matrik 260890. So saya akan bagi sedikit penerangan tentang cadangan penambah baik amalan komunikasi. Okey, dalam cadangan penambah baik amalan komunikasi dari 3 perkara. Yang pertama adalah aspek sokongan. Yang kedua adalah memanfaatkan kegunaan teknologi, maklumat dan komunikasi. Yang ketiga adalah mengubah pemikiran kaki tangan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan daripada apa yang kita buat ni adalah amalan prinsip asas dalam komunikasi pengurusan hendaklah diamalkan bagi memastikan keberkesanan dan proses untuk mencapai objektif organisasi berjalan dengan lancar dan bebas konflik. Setiap pengurus hendaklah mempelbagaikan teknik dan gaya pengurusan agar sentiasa mendapat dukungan dan sokongan daripada pekerja bawahan bagi mencapai matlamat organisasi seperti yang telah ditetapkan. Okey, itu saja untuk penerangan kali ini. Semoga ianya dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.